Assalamualaikum dan selamat pagi pada Ustadz Haida. Nama saya Pengen Aiman bin Pengen Amir pada bulan 5. Tajuk kami adalah kebersihan makanan dan kebersihan minuman. Saya akan memulakan kami tadi. Kebersihan minuman. Kebersihan minuman adalah dari sumber air yang bersih. Seterusnya ia adalah halal untuk minum karena ia adalah salah satu cara untuk menjaga tubuh badan kita. Contohnya arak atau alkohol merupakan antara bahan yang diharamkan dalam Islam. Semua jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada apa juga bahan seperti perahan anggur, barley, beras, ubi kentang, jagung, gandum yang buah-buahan atau biji-bijian yang lain dikategorikan sebagai arak. Bahan-bahan ini menyebabkan hilang kewarasan akal. Atau segala arti kata lain adalah kalau minuman yang memudaratkan, arak lah contohnya. Islam menggalakkan kita minum apa jua minuman selain daripada minuman yang memudaratkan diri kita seperti arak lah, dan minuman yang basi dan selanjutnya. Sebelum kita membeli minuman yang kita mau beli, mestilah ada logo halal lah di botol minuman itu. Atau kita mau beli di kedai-kedai kah begitu, kita tengoklah apa sekitaran juga, sebab kita tengok ya kan kebersihan minuman. Takut-takut kita punya nanti memudaratkan diri kita sendiri juga, nanti sakit perut kah apa. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustadz Haidar. Di sini saya akan membentangkan tentang kebersihan makanan. Okey, kebersihan makanan ni kalau makanan tersebut tercemar, ianya boleh mengandungi ejen-ejen bahaya seperti bakteria, virus dan parasit. Ejen-ejen tersebut selalunya menjadi punca kepada sakit perut dan cirit-birit. Penyakit-penyakit yang lebih serius yang boleh timbul akibat pengambilan makanan dan juga minuman yang tercemar, termasuklah penyakit tersebut ialah kolera, demam tifoid, hepatitis A, keracunan makanan dan disentri. Kelima-lima penyakit tersebut kini sedang dipantau dan kebanyakannya dipantau oleh Kementerian Kesihatan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan 6 tips kebersihan dan keselamatan makanan. Dan tips yang pertama ialah pilih makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Yang kedua, simpan makanan dengan cara yang sewajarnya. Yang ketiga, kekalkan kebersihan semasa menyediakan makanan. Yang keempat, masak semua makanan dengan sempurna. Dan yang kelima, titik beratkan kebersihan makanan semasa dihidangkan. Titik beratkan kebersihan semasa menghidangkan makanan. Dan yang terakhir dan yang keenam ialah jika anda makan di luar, makanlah di premis yang bersih dan selamat. Okey, di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang 6 tips yang telah saya cakapkan tadi. Tips yang pertama iaitu pilih makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Ini membawa maksud seperti kita mestilah sentiasa membeli makanan mentah yang bersih dan segar. Makanan yang diproses dan dilabelkan dengan sempurna dan juga belum mencapai tarikh luputnya. Dan jika kita ingin membeli makanan-makanan yang berada dalam tin, kita mestilah melihat keadaan tin tersebut sama ada dia sudah kemek ataupun menggelembung. Kalau tin tu sudah kemek atau menggelembung, kita sebaiknya jangan mengambil tin tersebut dan mencari tin yang mempunyai keadaan yang lebih baik. Dan juga apabila kita membeli makanan-makanan yang sejuk, yang beku, ambillah sejerus sebelum kita meninggalkan kedai dan simpan di dalam kotak dan ataupun beg penyejuk semasa dalam perjalanan pulang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang tips yang kedua, iaitu simpan makanan dengan cara yang sewajarnya. Hal ini terjadi kerana makanan yang mudah rosak seperti susu, yogurt dan telur
mestilah disimpan pada suhu 5 darjah Celcius, manakala makanan seperti daging, ayam, dan makanan laut mestilah disimpan pada suhu sekitar negatif 18 darjah Celcius. Dan juga kita mestilah ingat untuk sentiasa mengasingkan makanan-makanan mentah daripada makanan-makanan yang telah dimasak. Untuk tips yang ketiga yaitu kekalkan kebersihan semasa menyajikan makanan. Kita mestilah basuh tangan dan membasuh peralatan memasak dengan sabun dan air sebelum menyediakan makanan ataupun hidangan. Dan seterusnya, kita mesti elak daripada mengendalikan makanan atau menghidangkan makanan sekiranya tangan kita mempunyai luka dan sebagainya. Dan seterusnya, kita haruslah mengelak untuk supaya tidak menggunakan peralatan yang sama untuk menghidangkan makanan. Sebaiknya kita menggunakan peralatan yang berasingan untuk mengendalikan makanan, dan seperti itu cara yang lebih bersih dan selamat. Tips yang keempat yaitu masak semua makanan dengan sempurna, yaitu semua makanan mestilah dimasak dengan sempurna dan betul-betul masak. Contohnya kita memasak daging ataupun ayam, kita mestilah masak daging ataupun ayam tersebut sehingga daging dan ayam tersebut tidak lagi berwarna merah muda. Ini karena ia akan menjamin keselamatan yang lebih tinggi jika makanan tersebut dimasak dengan sempurna dan tidak mentah apabila kita makan. Oke, untuk tips seterusnya yaitu tips kelima, titik beratkan kebersihan semasa menghidangkan makanan. Ya, contohnya ialah kita mestilah menggunakan pinggan mangkuk yang bersih semasa menyediakan makanan ataupun hidangan. Dan juga contoh yang lain ialah apabila kita menyediakan makanan ataupun hidangan tetapi kita tidak terus makan, contohnya seperti untuk membuat persiapan berbuka puasa, kita mestilah menutup makanan tersebut dan tidak meninggalkannya pada suhu bilik dan melebihi 4 jam. Oke, akhir sekali tips yang keenam ialah jika Anda makan di luar, makanlah di premis yang bersih dan selamat. Pilihlah premis yang bersih dan jauh daripada potensi sumber pencemaran seperti parit, tempat pembuangan sampah, tangki septik, pembuangan sisa, dan lain-lain lagi. Dan kita mestilah menjauhi premis-premis tersebut jika mempunyai tanda-tanda seperti ini. Yang pertama ialah Anda boleh melihat ada tanda-tanda tikus, lipas, atau hewan-hewan dan serangga-serangga perusak yang lain. Dan jika premis tersebut menggunakan pinggan mangkuk yang tidak bersih ataupun dalam keadaan yang buruk, contohnya mangkuk dan pinggannya sudah masih kotor dan cawan-cawannya pecah ataupun sumbing. Poin yang terakhir ialah mereka menghidangkan makanan yang tidak ditutup dengan baik. Oke Ustadz, itu saja daripada kami, daripada kumpulan 5. Saya sendiri Muhammad Aiman bin Mazlan, dan rakan pasukan saya Pangeran Muhammad Aiman bin Pangeran Amir. Kami berdua berharap semoga Ustadz dan rakan-rakan yang lain dapat memahami apa yang kami coba sampaikan di video ini, dan kami berharap Ustadz dan